Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Naim bin Cik Nordin bersama dengan rakan penyelidik iaitu Muhammad Syafiq Muhammad Nazir, Cik Zarina Sa'awi dan Mas Aiza Muhammad Mukhtar. Dan saya mewakili kumpulan penyelidik untuk membentangkan satu tajuk iaitu analisis persepsi belia Muslim Malaysia terhadap terorisme. Dan tiga daripada kami daripada Jabatan Akidah dan Pembinaan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, manakala Dr. Ros Aiza daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Jadi untuk kajian ini adalah hasil kajian kami berdasarkan dana yang kami terima FRGS, Fundamental Research Fund daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kami telah diminta melakukan dan melaksanakan kajian berkenaan dengan persepsi belia Muslim daripada seluruh Malaysia berkenaan dengan konsep keganasan dan faham terorisme. Yang mana jika mana kita lihat kepada kajian-kajian berkenaan dengan aspek keganasan ataupun terorisme ini boleh dikatakan agak banyak, dan jika mana kita pergi lebih khusus kepada subjek yang lebih terfokus juga, ada beberapa kajian yang telah dibuat untuk mengkaji persepsi remaja ataupun belia terhadap faham ini. Dan kita lihat sebagai contoh kajian-kajian yang dibuat oleh Universiti Malaysia Kelantan, oleh UUM, dan begitulah juga oleh agensi-agensi dan institusi yang tertentu, menunjukkan bahawa telah ada kajian, walau bagaimanapun kajian itu lebih fokus kepada subjek-subjek yang lebih khusus. Sebagai contoh persepsi belia yang dilakukan oleh UMK difokuskan kepada kefahaman pelajar, begitu juga oleh UUM kefahaman pelajar IPTA. Jadi tujuan kajian yang kami laksanakan ini bukan sekadar untuk melihat secara lebih kecil, tetapi ianya lebih umum, membabitkan belia Muslim Malaysia kesemuanya. Jadi bagi mendapatkan hasil, maka pada aspek metodologi kajian kami menggunakan pada aspek penentuan subjek menggunakan purposive sampling, di mana kami telah memilih 850 belia Muslim daripada semua Malaysia, daripada Perlis sampailah ke Sabah, yang mana penentuan belia itu ditentukan pada umur 18 hingga 40 tahun berdasarkan juga julat yang telah dikelaskan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Dan dengan itu selepas penentuan subjek dilakukan dan pilot test yang dilakukan juga kepada 30 responden menunjukkan nilai kesahan yang tinggi, maka kami menggunakan instrumen soal selidik untuk mendapatkan data, yang mana soal selidik ini dibahagikan kepada 4 aspek yang dipecahkan kepada bahagian A hingga D, dan pada aspek skalanya kami menggunakan skala Likert 6 poin. Dan tempoh yang dilakukan, tempoh diedarkan soal selidik ini berlangsung dalam tempoh 6 bulan, dan ianya diambil sama ada secara bersemuka maupun secara maya. Dan bagi menganalisis kajian ini, maka digunakan PCR IBM SPSS version 21.0. Maka pada aspek dapatan kajian, jika mana kita lihat pada maklumat latar belakang responden, 11 item yang dibina. Kita lihat pada aspek jantina, umur, status perkahwinan, gaji, sektor pekerjaan, pendidikan agama, kecenderungan politik, mazhab akidah dan lain-lain lagi. Dan kalau kita lihat pada jantina, boleh dikatakan 386 daripada lelaki dan 464 adalah wanita. Dan bagi umur, semuanya kalau kita lihat ianya dibahagikan kepada 4 julat umur, dengan jumlah yang tertinggi dalam kalangan responden berumur 26 hingga 30 tahun, manakala responden paling sedikit adalah dalam lingkungan 36 hingga 40 tahun. Manakala pada aspek kejaya, boleh dikatakan jumlah paling besar, tidaklah paling besar tetapi hampir sama, tetapi julat yang lebih besar dilihat pada responden yang bekerja dalam sektor awam, disusuli kemudiannya dalam sektor swasta, dan kemudian pelajar, dan kemudian yang bekerja sendiri, dan kemudian NGO, dan 39 lagi tidak bekerja.
Pada aspek tahap pendidikan yang mana difokuskan pada pendidikan agama, jumlah julat responden paling besar adalah dalam lingkungan mereka yang belajar agama sampai di tahap SPM iaitu 356, disusuli ijazah sarjana muda 245, dan yang paling kecil adalah dalam kalangan responden yang mencapai takat pengajian agama di tahap PhD iaitu 11. Dan pada aspek politik pula, sebahagian besar 363 lah yang dalam kalangan responden adalah menyokong dan mendukung politik Parti Islam se-Malaysia PAS, disusuli kemudian lain-lain jumlah yang agak besar, kemudian UMNO, Keadilan dan Amanah dan DAP. Mana kata yang paling besar adalah daripada PAS dan jumlah paling kecil adalah DAP. Manakala pada aspek mazhab akidah, sebahagian besar iaitu 379 memilih Asy'ariyah dan Maturidiyah, manakala paling kecil adalah Syiah, dan jumlah yang agak besar juga pada aspek tidak pasti dan selain di atas. Jadi ini adalah wajah tentang jadual yang boleh dilihat pada kertas kerja yang telah kami kepilkan bersama berkenaan dengan apakah soalan-soalan yang dikemukakan untuk bahagian B, yang mana secara umumnya pada aspek analisis bahagian B kami lihat pada 4 item, iaitu item B1, B2, B3 dan B7. Dan berdasarkan dapatan untuk item B1, kita lihat berkenaan dengan persoalan mengenai penerimaan responden, apakah kefahaman responden berkenaan dengan terorisme itu, dan boleh dikatakan skala yang tinggi di mana mereka memahamilah dan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan keganasan dan terorisme itu. Dan pada aspek B2 pula berkait dengan persepsi responden, apakah jihad itu hanya perang bersenjata, yang memilih setuju hanyalah 3.9%, manakala 83.6% responden tak bersetuju tindakan keganasan boleh digunakan dan boleh dikenakan atas nama Islam, manakala selebihnya 26.4% bersetuju, 16.4% bersetuju. Manakala pada item B3, B7, bila mana ditanya tentang apakah anda bersetuju bahawa mengambil harta non-Muslim dibenarkan dan boleh dianggap sebagai ghanimah, maka sebahagian besar responden tidak bersetuju. Persentage yang lebih khusus boleh dilihat di bahagian kertas kerja. Jadi daripada sini kita boleh lihat item dan pemboleh ubah di bahagian B. Boleh dikatakan jumlah yang besar yang memihak pada skala sangat tidak setuju dan sangat tidak setuju, dan kurang setuju. Boleh tengok daripada item B2 sehinggalah yang ke B8. Manakala pada aspek bahagian C pula dan juga bahagian D, kita boleh lihat ada perbahasan yang akan saya sebutkan selepas ini. Manakala pada aspek analisis inferensi, boleh dikatakan dan boleh disimpulkan tidak wujud perbezaan yang signifikan skor min kefahaman konsep terorisme berdasarkan kecenderungan mazhab akidah. Dengan makna kata, boleh dikatakan bersandarkan pada dapatan ini, kecenderungan mazhab akidah tidak menggambarkan pandangan responden berkenaan dengan faham keganasan ini. Manakala yang kedua, walau apa pun sebenarnya terdapat perbezaan yang signifikan kepada persepsi responden terhadap kefahaman terorisme berdasarkan parti politik. Pada aspek parti politik itu ada wujud perbezaan. Dengan itu boleh dikatakan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan pada persepsi kefahaman kenegaraan berdasarkan kecenderungan mazhab. Yang wujud adalah pada aspek politik, di mana kita boleh tengok ada perbezaan yang besar kalau pertanyaan berkait dengan berkait dengan mereka yang mendukung Parti Islam se-Malaysia PAS punyai jika mana diukur pada pemboleh ubah itu, dilihat bahawa berlaku persentage yang agak besar yang bersetuju bahawa perlembagaan Malaysia tidaklah lagi boleh disebut perlembagaan Islam selagi mana tidak dimasukkan hukum hudud yang dimasukkan dalam perlembagaan.
Begitu juga mereka melihat bahawa mestilah dimasukkan hukum hudud untuk di-apply di dalam perlembagaan. Boleh dikatakan secara khususnya data-data itu setelah kami masukkan di bahagian kertas kerja. Jadi pada aspek analisis perbandingan, di mana di sini kami buat hasil ujian person arm dan ini tertumpu pada bahagian B dan bahagian D dan bahagian D dengan bahagian C. Dan daripada sini kita boleh tengok bahawa persepsi responden Islam yang memperakui tindakan keganasan seumpama membunuh orang lain, memusnahkan suatu tempat dan menganggap jihad adalah perang, ianya kalau kita lihat jawapan itu sama dengan jawapan mereka juga bersetuju terhadap aksi-aksi seumpama tolak demokrasi, kewajipan tegak hukum Islam, perang terhadap kafir, mengangkat individu-individu tertentu sebagai tokoh umat Islam. Jadi ini menunjukkan ada hubung kait B dengan C, C dengan D, B dengan D. Itulah. Dan ini kajian juga menunjukkan mereka yang bersetuju untuk mengangkat senjata seperti mana di Min D juga bersetuju kepada penolakan sistem demokrasi moden. Maka boleh diandaikan mereka juga melihat tindakan jihad mengangkat senjata sebagai satu wasilah yang boleh digunakan untuk menegakkan negara yang berhukumkan hukum Islam. Jadi apabila mereka terima hal itu berlaku, ini akhirnya membuka kecenderungan mereka untuk terlibat dengan kegiatan-kegiatan keganasan. Jadi sebagai kesimpulannya boleh dikatakan bahawa majoriti belia Muslim di Malaysia tidak cenderung terhadap pemicuan ini dan persepsi belia Muslim terhadap faham kenegaraan berada pada tahap yang baik, walau bagaimanapun masih terdapat pola kefahaman di beberapa pemboleh ubah seumpama yang kami letakkan di kertas kerja. Dan daripada apa yang kami dapat itu boleh dikatakan sebagai contoh salah satu item, apakah anda bersetuju penggunaan kekerasan kepada orang lain demi agama? Daripada jawapan itu 18 iaitu 2.1% sangat bersetuju, 44 orang iaitu 5.2 setuju dan 49 agak bersetuju. Jadi jumlah ini walaupun kecil nak dibandingkan dengan jumlah yang tidak bersetuju, 18 itu sangat bersetuju itu pun sebenarnya membawa kesan dan impak yang sangat besar pada aspek sistem sosiopolitik dan sistem kehidupan masyarakat dan umat Islam di Malaysia. Pandangan-pandangan yang syadid dan melampau ini mestilah dibendung melalui jalan pendidikan, kan? Dan kita lihat juga 34.9% responden melihat musuh Islam ialah mereka yang menentang pembentukan khilafah dan hukum Islam dan layak diperangi dengan senjata. Jadi jumlah ini adalah jumlah yang agak besar, walaupun mungkin sebahagiannya hanya sampai ke takat sikap dan pandangan, namun kita tak mengetahui data yang lebih khusus. Namun ini juga menunjukkan kewaspadaan yang mesti diletakkan disebabkan faham-faham yang melampau ini. Faham yang melihat sesuatu hanya pada aspek hitam putih, tak setuju khilafah, langsung boleh diangkat senjata kepadanya. Maka ini suatu yang bahaya, yang mana ianya mesti diselesaikan oleh semua pihak. Jadi oleh itu kewujudan minoriti responden yang terima tindakan ini kita tak boleh pandang ringan lah. Sebab keterlibatan hanya seorang sahaja dengan gerakan keganasan ini, ia boleh mampu bagi impak besar terhadap kehidupan sosio masyarakat di Malaysia. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini boleh membantu kepada pihak berkuasa untuk memperbaiki dasar-dasar sedia ada, dan kami juga mencadangkan bahawa pendidikan berkenaan dengan Islam yang membawa mesej keamanan dan kesederhanaan mestilah dinyatakan dan diajar kepada pelajar-pelajar sejak di pendidikan awal lagi sampailah masuk ke universiti. Jadi sekian sahaja, terima kasih kepada tuan-puan sekalian. Assalamualaikum.